Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi Allah, yang dimuliakan Allah, pertamanya marilah kita menambah lagi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, dengan kehidupan kita yang ada pada hari ini, dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, dengan rezeki yang melimpah. Walaupun kita berada dalam suasana perintah kawalan, pergerakan bersyarat, tetapi tidak menghalang kita untuk kita meneruskan aktiviti-aktiviti yang kadang-kadang aktiviti itu kita lakukan di luar. Contohnya solat berjamaah di masjid. Hari ini nilai masyarakat tu berubah. Kalau dulu kita digalakkan ke masjid, ustaz pun selalu pada mukaddimahnya mengajak semua orang-orang Islam datang ke masjid. Pada hari ini dia berubah nilai dia dengan suasana persekitaran. Galakkan orang jangan ke masjid. Sebaliknya menggalakkan orang ramai-ramai berada di rumah. Jangan berada dalam kelompok-kelompok. Jangan duduk dalam kelompok ramai manusia. Kalau dulu kita galakkan ramai-ramai kita berhimpun majlis ilmu, hari ini berubah nilai. Lagi duduk rumah lagi bagus, lagi besar pahalanya daripada kita ke masjid. Dengan ke masjid kita menularkan penyakit, kita menjadi punca kepada tersebarnya penyakit. Dia terbalik. Fleksibelnya Islam ni melihat pada keperluan semasa. Dan apa yang kita lakukan ini tak lari daripada ijtihad para alim ulama, para fatwa-fatwa yang benar. Tunduk dan patuh kita kepada ulil amri, maka kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Dan mudah-mudahan kita terus berada di rumah, dan di rumah kita ada saluran medium medsos, kita ada media sosial yang banyak. Kita gunakanlah, bukan sekadar guna untuk WhatsApp saja, bukan sekadar untuk kita berhibur sepanjang hari. Kita juga gunakan telefon ini, gunakan medsos ini, Facebook dan sebagainya, untuk kita cari pahala di situ. Bagaimana nak gunakan semua ni untuk menambah lagi segala pahala dan amal kebajikan, kan? Dapat pahala. Mana kita duduk dengar ustaz-ustaz di YouTube yang berceramah, menambah kesedaran kita, menambah ilmu pengetahuan agama. Apakah malaikat tak catat pahala? Kan kadang-kadang kita lupa, dalam Facebook tu ada tak malaikat? Allah Ta'ala memantau tak Facebook kita? Allah SWT memantau tak setiap gerak jari kita? Kita menaip dalam Facebook, dalam Instagram, dalam blog. Apakah Allah Ta'ala tak tahu? Masya-Allah, Allah SWT maha mengetahui. Mana malaikat pun nak buka Facebook kita tak tunggu minta password dulu. Kita tak boleh kata malaikat tak boleh buka dia password, aku pun dia tak tahu. Semuanya akan disoal balik. Segala amal kerja kita. Sebab tu gunakanlah medsos, gunakanlah teknologi yang ada pada hari ini untuk menambah
Kalau makanan tu seperti garam lah, menambah sedap lagi. Bagaimana kita nak cari pahala dengan menggunakan medsos ini? Tak boleh kita ke masjid, kita ada guna solat berjamaah di rumah. Kan? Tak boleh bertarawih di masjid, kita bertarawih di rumah. Jadi segala cara kita kena bijaksana. Mengaji Quran, kita mengaji di rumah. Selalu kita mengaji di masjid, dapat pahala i'tikaf, dapat pahala solat sunat wuduk di masjid, solat sunat tahiyat masjid. Tapi kali ini kita buat di rumah, kita guna pula ruang-ruang yang lain untuk menambah pahala dan amal-amal kebajikan. Kan? Kita tetap mengaji, belajar mengaji. Kan? Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Al-Quran itu. Tapi kita tak sensitif. Sedangkan Nabi sebut sebaik-baik. Ramai orang baik di luar. Tapi antara yang baik-baik ni, yang terbaik ialah orang yang mengajar Al-Quran. Dan selepas dia mengajar Quran, dah ada dah niat dalam hati dia, dia nak mengajar pula Al-Quran itu. Ada orang belajar Quran, dia tak ada niat langsung nak mengajar. Paling tidak mengajar isteri, paling tidak mengajar anak-anak. Kalau suami, kalau isteri, dia mengajar anak-anak dia, mengajar adik-beradik dia, kan? Tapi tak ada niat ke situ. Saya belajar Quran untuk saya seorang. Sedangkan Nabi sebut, sebutan dia dengan sebutan Nabi itu, dia lebih pegang pada sebutan dia. Sedangkan Rasulullah dah berpesan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana kalau kamu berpegang teguh, maksudnya mengamalkan dua ni, lan tadillu, selama-lamanya kamu tak akan sesat. Lebih jaminan 100%, 200%, 300%. Tak akan sesat. Lan, kalau orang mengaji bahasa Arab, lan tu huruf nafi abada, menafikan selama-lama tak akan sesat, jaminan dia. Kamu tak akan sesat kalau pegang dua ni, iaitulah Quran dan juga hadis Nabi, ataupun Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cakap kita dengan cakap Rasulullah, kenapa kita pegang sangat cakap kita ni? Bila dah ternyata bercanggah dengan cakap-cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakamur rasul fakhuzuh, kata Allah. Apa yang Nabi bawa yang baik-baik, ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Muslimin muslimat, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan semakin hari semakin meningkat ketaatan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita dalam situasi rintangan, banyak rintangan, ya, dengan sakitnya, penyakit-penyakitnya, wabak-wabaknya, tetap kita laksanakan ketaatan dan ketundukan kita, tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan dengan amali, dengan tindakan kita, kan? Baik, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, saya perlu menyampaikan kuliah di Masjid Sultan Ahmad Shah di Felda Bukit Guh, kan? Walaupun saya tak pernah diperingatkan, tapi saya ada jadual yang rutin, sebulan 2 kali saya perlu ke sana. Tapi kerana suasana PKP ni, kita tak boleh tunggu PKP ni habis barulah kita nak start beramal, kan? Kebanyakan saya tanya, bila nak mengaji, nak belajar mengaji, bila kelas mengaji kena tutup? Banyak yang jawab, kita tunggu habis PKP dulu. Betapa confidentnya dia bahawasanya nyawa tu mati tu tunggu PKP. Inilah satu kelemahan manusia sebenarnya. Minta maaf ya, bukan nak mengata siapa-siapa, tapi orang-orang yang dalam hatinya ada perasaan begitu. Subuh besoklah, zuhur besoklah, sedangkan belum tentu sesaat 2 saat lagi selepas ini dia ada, dia wujud lagi di alam ni. Langit indah. Jadi dalam hati kita kena ada satu rasa takut pada bila-bila masa. Bila kita cakap macam tu dia marah.
Kan ada satu makcik, saya tanya dia, "Assalamualaikum makcik, kita buat mengaji dalam telefon boleh tak? Sekarang ni boleh buka Quran tak sekarang ni? Ada Ustaz Quran depan saya ni, tapi saya belum bersedia nak membaca, belum sedia nak mempelajarinya. Agak-agak bila nak mula ya? Tunggulah habis PKP, tengok-tengok lanjut lagi. Habis PKP tempoh sekian, dilanjutkan lagi tempohnya ya, untuk kebaikan rakyat Malaysia sebenarnya, bukan saja-saja nak lanjut. Kan? Jumlah yang terinfeksi kita tengok makin bertambah. Selalu 30 orang, 40 orang, ini sampai ke 70 orang, 90 orang. Takkan kita tak nak buat sesuatu? Kan yang meninggal pun bertambah seorang. Kita tak boleh kata alah sikit je yang mati. Begitu mudahnya lafaz mulut kita tu kan. Kalau boleh kita nak tak ada siapa yang terinfeksi lagi dengan ikhtiar kita tu. Dan Allah SWT akan perkenankan segala usaha kita. Syaratnya kita berusaha, cukup syarat-syaratnya ya. Segala penyakit itu Allah Ta'ala turunkan bersamanya ada penyembuhan. Dah tu tak sembuh-sembuh lagi, belum jumpa lagi kan? Masih kita berikhtiar, dan kita kena beri sokongan ini. Saudara-saudari sekalian, kuliah kita dah sampai pada surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Dan pada kitab ni, pada muka surat 258, dan kitab yang kita gunakan ialah kitab ini. Kitab ini Tafsir Juz' Ammah. Saya perhatikan ramai dah ustaz-ustaz yang bawa ni. Mungkin baru terfikir agaknya. Ya. Saya ingat ada dah 20 tahun dah bawa kitab ni. Kita ambil yang rendah-rendah je lah kan. Banyak ada yang kata ustaz rendah sangat ni Tafsir Juz' Ammah. Saya cakap rendah apa? Juzuk 30 ni. Bukan juzuk 1, bukan juzuk 2, juzuk 3, juzuk 30 kalau nak kita kata rendah lah. Dan sejauh mana kita tahu tafsiran dia. Qul huwallahu ahad, hari-hari baca 3 kul. Tahu tak kita asbab nuzul, sebab turun ayat? Tahu tak kita surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas? Tahu tak kita apa makna dia? Al-Falaq tu apa? Kan? Kadang-kadang kita tak nak ambil tahu pun hal-hal yang begini. Dan kita tak nak ambil tahu tu membawa sampai meninggal dunia. Salah ke Ustaz? Tak salah. Cuma apa benda yang kita buat semasa hidup kita di dunia ni, sampai benda-benda begini pun yang hak Allah Subhanahu Taala ni kita tak sempat nak tengok, tak sempat nak beramal, tak sempat nak ambil tahu. Sibuknya kita dengan dunia ni terlampau sangat, sampai kita tinggalkan perintah-perintah Khalik, pencipta kita, sampai kita tak hiraukan larangan-larangannya. Nauzubillah min zalik. Baik, kita dah sampai pada ayat yang ke-8. Innaha alaihim muqsadah. Bahawasanya api neraka Jahannam itu ditutup di atas neraka. Ayat yang sebelum ni, ini ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka yang membakar itu, di dalam khutamah ini yang disebut khutamah. Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka mal khutamah. Api yang bernyala-nyala, dah menyala-nyala, nyalaan kepanasan itu alal afidah, sampai ke dada. Api yang masuk ke dalam perut hingga sampai ke dada, lalu memusnahkan kerangka dada. Maka dengan demikian manusia merasa azab yang tidak ada taranya, tak ada tandingannya azab yang Allah Ta'ala sediakan. Sampai ke hati manusia, panasnya. Ada pandangan mengatakan bahawa api ni dia tahu orang yang maksiat. Dia tahu orang-orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh bezakan manusia yang taat, manusia yang, sebab pada hari itu nampak betul yang taat dan yang bermaksiat kepada Allah tu nampak sangat jelas pada hari itu. Dan juga api neraka ni
dia membaham manusia ni tadi, yang engkar, yang tidak taat kepada Allah, dia tahu. Dan dia benar-benar membakar hati manusia. Allati tattayu 'alal afidah. Dapat juga diartikan firman ini bahawa api itu mengetahui segala isi dada manusia pada hari kiamat. Kerananya dia dapat membezakan mana yang maksiat, mana yang taat, mana yang buruk dan mana yang baik. Dan dia dapat memisahkan antara orang-orang yang berbuat kejahatan di dunia dengan orang-orang yang berbuat kebajikan dan kesolehan. Api ini dapat membezakan. Pada ayat yang ketujuh, innaha alaihim muqsadah. Api itu menutupi, melingkupi mereka sehingga mereka tidak akan dapat keluar lagi, tidak akan dapat keluar daripadanya. Maksudnya terkunci betul, tak dapat keluar lagi. Tak ada sesiapa yang boleh tiba-tiba termasuk ke dalam, dan tidak ada siapa yang boleh berikhtiar untuk keluar. Na'udzubillah min zalik. Baik, pada ayat yang ke-8 ni, cuba kita tengok cara bacanya. Innaha alaihim muqsadah. Kita cuba tengok cara bacanya. Innaha, nun bersabdu. Nun bersabdu, jadi wajib gunnah. Mesti bersabdu. Innaha, huruf ha bulat. Banyak orang yang baca Quran, terutama pada bulan Ramadan ni, dia tadarus, tapi tadarus seorang-seorang di rumah. Hebat sungguhlah. Betul tak cara macam tu? Dia bagi seorang satu juzuk, seorang satu juzuk, seorang satu juzuk, seorang satu juzuk. Lepas tu baca sendiri-sendiri di rumah. Musim-musim PKP ni tak boleh berkumpul pula, baca seorang-seorang. Lepas tu 30 juzuk. Dalam satu kampung 30 juzuk, maka kita raikan, kita istiharkan khatam satu kampung. Jadi sebelum kita menganggap perkara ni adalah betul, kita nak cakap tak betul kan, marah pula orang, tapi tak tepatlah. Cara yang begitu tu tak bagus kita buat. Lebih baik tiap-tiap orang itu dia baca Quran dari awal, dan dia melalui satu persatu surah-surahnya, juzuk-juzuknya, sehinggalah berakhir. Kalau satu hari satu juzuk, 30 hari berpuasa, 30 juzuk. Nisbahnya ialah setiap kali solat kita baca 2 muka surat. Satu hari 10 muka surat. Jadi macam-macam cara lah. Jangan hanya kita baca satu juzuk tu, kemudian kita istiharkan khatam. Dan kita baca seorang-seorang di rumah tanpa ada yang mengecek bacaan kita. Ini yang jadi masalah. Amalan yang kita buat. Kadang-kadang kita tidak seleksi amalan tu betul tak kita buat macam tu. Baca seorang-seorang. Sedangkan kita dah tahu dah, kalau kita duduk dalam kelompok tadarus, memang kita kena sokmo-sokmo lah, kata orang Pahang ni. Sokmo-sokmo kena tegur. Sebab apa? Tandanya kita ni masih belum cukup kemampuan untuk baca seorang-seorang. Maka dia memerlukan kepada guru yang selalu menegur bacaan kita, menyemak bacaan kita. Kalau menyemak tapi tak tegur pun masalah juga. Ni kalau aku tegur ni kan terasa hati pula. Dibiarkan aja, kalam Allah tu salah. Sepatutnya demi kerana Allah Ta'ala aku tegur. Nak salah, nak marah, marahlah. Sebab kita tegur tu kerana kita sayang dia. Jangan buat salah dan dosa. Rubbatal al-Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran, Quran laknat dia balik. Kerana dengan sengaja dia salah dalam bacaan dan dia tak ada ikhtiar untuk setidak-tidaknya mengurangkan kesalahan-kesalahan bacaan itu. Jadi ini masalahnya. Jadi innaha tak ada wajibul gunnahnya, tak ada dengung langsung. Saya baca tak ada siapa tegur pun, ustaz katanya. Memang tak ada siapa tegur, kita baca seorang-seorang. Huruf ha bulat. Ha daripada dada kita ni. Innaha. Kita baca Fatihah kadang-kadang kita guna ha bulat. Alhamdulillah.
sepatutnya guna huruf ha. Ha ni macam orang kepedasan lah. Ha pedas. Orang sebut huruf pedas. Alhamdu, kita baca alhamdu. Tak ada siapa tegur pun Ustaz. Memang tak ada siapa tegur, kita baca seorang-seorang. Fatihah pun salah-salah lagi. Umur dah 80 tahun. Allah dah bagi umur lanjut sampai 80 tahun. Fatihah pun masih belum betul lagi. Macam mana sembahyang dia? Dia berkait dengan solat. Dia berkait dengan ibadah lain. Ada satu orang pakcik datang jumpa, Ustaz, kalau macam tu depan Kaabah masa buat umrah tu saya salah baca lah. Salah. Sampai depan Kaabah pun salah baca. Selama ni ada belajar? Tak ada belajar. Itulah kesilapan kita. Jadi di mana silap kita? Kita tak suka ditegur masalah. Kan? Belajar ni kadang-kadang ada orang tegur kita. Yang tang tegur tu lah kita tak suka. Tak semua orang suka ditegur. Tapi saya nak pesanlah kepada orang-orang yang susah nak ditegur ni. Kenapa? Kalau kita buat salah dan kita tak suka ditegur, maka kita akan rugi. Kenapa rugi? Kerana lepas ni tak ada siapa yang berani nak menegur kita lagi. Mulantaklah situ, buatlah salah. Tak ada siapa nak berani tegur lagi. Esok di akhirat, bila kita berdepan dengan Allah di yaumul mahsyar, bila Allah Ta'ala dakwa atas kesalahan kita, kita duk salah kawan kampung kita, salah kawan-kawan kita, kita salah kaum keluarga kita. Selama dulu ni hidup di dunia, tak ada siapa nak menegur saya. Sedangkan orang kampung tahu kamu tu bukan kita orang tak nak tegur, tapi pantang tegur, kamu mengamuk aja. Naik terus darah tinggi, mengamuk tak tentu pasal. Kalau dalam keluarga, kamu jadi suami yang tak boleh ditegur walaupun salah. Kamu jadi isteri yang tak boleh ditegur walaupun salah. Maka lepas ni tak ada siapa nak tegur kita. Rugi tak? Rugi. Kita akan kekal buat salah. Kita akan kekal buat dosa sampai mati. Dan besok bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan azab. Nauzubillah. Siapa ni? Munir Abdul Aziz. Cantik sangat tu, emojinya. Gelap sakan. Sedih pula dah. Muslimin, muslimat, saudara-saudariku yang dikasihi sekalian. Tu daripada dada. Innaha, ada mak asli, alif, 2 harakat. Innaha, panjangkan innaha alaihim. Tu kena sebut dengan betul. Alaihim. Kadang-kadang tu jadi alif. Alaihim. Saya selalu duk perhati orang baca sebenarnya. Sebab tu timbul di hati saya belajar lagi cara baca. Saya pun kadang-kadang lepas sembahyang jadi imam pun ditegur orang lagi, salah ustaz baca tu. Apa yang betulnya? Sebab kita nak kalau boleh menuju ke arah kesempurnaan. Kan? Semua manusia kadang-kadang memang salah, ada buat salah. Cuma sekarang peratus kesalahan tu. Dah tahu salah, kenapa kita tak betulkan? Jadi bila kita betulkan, kesalahan kita jadi semakin minimal, makin sikit. Sempurna mungkin tidaklah. Manusia ni dia takkan sempurna sampai bila-bila pun. Mesti ada silap. Betul tang ni, salah tang ni. Tapi tugas kita bukan nak cari salah. Tugas kita ialah dengan menyempurnakan yang betul, bukan menyempurnakan yang salah, menyempurnakan yang betul. Ini kita kena change, kita kena ubah minda cara berfikir kita. Kan? Jadi seperti Sayyidina Umar, kritiklah aku, tegurlah aku, kalau aku buat salah tegur aku. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab, tuan-tuan ingat tak lagi, ketika Sayyidina Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah, kemudian dia berucap, kan, selagi aku taat pada Allah maka taatlah pada aku, ataupun selagi kalau aku taat kepada Allah maka taatlah kepada aku, maka jangan taat kepada aku sekiranya aku tidak taat kepada Allah. Tiba-tiba berdiri seorang pemuda,
sambil menghunus pedangnya, kalau kamu salah, kami akan betulkan dengan pedang ini. Apa respon daripada Umar? Kan, bila nampak satu pemuda menghunus pedang, nak betulkan dia kalau dia buat salah jadi pemimpin selepas ini. Kan, tuan-tuan dengar tak cerita dia? Sayyidina Umar syukur, alhamdulillah ada di kalangan umat Muhammad yang sanggup membetulkan aku kalau aku buat salah. Kan, kalau kita lah hari ni, pemimpin tengah berucap, baru menang pula dah, bertanding baru menang, tiba-tiba ada pemuda hunuskan pedang ke, angkat parang ke, kan, cakap macam tu, paling tidak dipanggil polis, boleh tangkap ni pengganas ni, belum lagi apa-apa dah nak guna pedang. Tapi tawaduknya Umar bin Khattab ni, hidupnya sentiasa menyayangi sesama mukmin, Muslim, alhamdulillah, minta ditegur, minta dikritik, padahal orangnya bengis. Baik, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudariku yang dikasihi sekalian, balik semula kepada ayat ni tadi, kita betulkan cara bacanya, innaha alaihim. Kalau baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, alamin. Banyak orang baca alhamdulillahi rabbil dengan tu dah tak dapat nak beza lagi dah. Supaya sebut an'amta alaihim, an'amta, alif nun, baru selepas tu. Tapi banyak orang baca an'amta alaihim, ada dua ain dekat situ, ada dua ain, an'amta alaihim, mana dah ubah. Allah Ta'ala pilih alif, kita buang, kita pilih ru'ain pula. Sekati akulah nak baca apa pun, kan. Lepas tu paksa malaikat tulis sajalah pahala tu, salah-salah sikit tu pejam mata sudahlah. Baik, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, innaha alaihim muqsadah alaihim mim mati bertemu mim. Ingat lagi tak? Ingat tak namanya idgham mithlain, atau kita sebut idgham mithlain saghir, kan. Jadi dengungkan alaihim bukan mu. Kalau mu dah jadi ain kat situ, muqsadah, kemudian huruf sad, perhatikan huruf sad, bukan sin. Jangan baca muqsadah, punya malahnya kita nak mengaji, ya. Jadi dia akan memberi impak ataupun kesan kepada amal ibadat yang lain. Doa lepas sembahyang pun baca tak betul, sedangkan tu ayat Quran tu, kan. Kalau tak salah saya dalam solat banyak tu. Contoh surah Al-An'am, kalau tak salah saya, kalau saya silap tolong betul pada komen-komen ni. Bila kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu ayat Quran. Inna salati, sepatutnya kita baca betul-betul tu kalam Allah. Tapi kita tengok, kalau kita semayang, kan, kita pederah, kata orang Kedah, kita pederah betul. Tak kira lah langgak habis, batas ke pagar ke habis kita langgak. Jadi inilah yang tak betul sebenarnya. Jadi cubalah, Allah berikan kita akal, Allah beri kemampuan akal, kita masih waras, Allah berikan masa panjang, umur yang panjang, Allah beri tubuh badan yang sihat, macam-macam kemudahan Allah Ta'ala bagi, masih tak betul juga lagi ibadat. Itu kan pelik sungguhlah, pelik sungguhlah. Innaha alaihim muqsadah. Ayat yang terakhir, fi amadin, fi, panjangkan sikit, fi, ya tu mati, fi dua harakat, amadin, huruf ain lagi, kan, bunyikan huruf ain tu, amadim, masuk pada mim, amadin baris dua di bawah, masuk lepas tu jumpa dengan huruf mim, maka jadi idgham ma'al ghunnah.
Jadi dengungkan amadim mumaddada. Itulah cara bacanya, ya. Saya selalu menyampaikan tafsir juz ammah, sekaligus kita sampaikan tajwidnya, kita baca ramai-ramai di masjid tu. Barulah nampak suasana masjid tu meriah sikit masing-masing membaca, kan. Suara-suara emas tu keluar. Selalu suara emas ni pada kilauan emas saja. Warga-warga emas terutamanya, bila datang ke masjid nak dengar suara pun payah, kan. Tapi bila dia baca ramai-ramai, kita dapat dengar suara mengimarahkan masjid itu. Saya sarankan supaya buka tafsir juz amma ni daripada awal sehinggalah pada bacaan Fatihah. Baik, saudara-saudara sekalian, innaha alaihim mu'sadah, bahawasanya api itu ditutup di atas neraka. Maksudnya apa? Api itu melingkupi mereka sehingga mereka tidak akan dapat keluar lagi daripada neraka itu. Takkan ada siapa pun lagi yang terlepas keluar daripada neraka itu. Tetapi ada yang menterjemahkan, tuan-tuan rujuk pada Profesor Hamka ni, dia menterjemahkan bahawa alaihi muqsadah itu artinya berlapis-lapis, katanya, sesungguhnya neraka utama itu berlapis-lapis mengurung mereka sehingga tidak dapat sedikit juga mereka melepaskan diri daripada neraka itu. Nauzubillah. Kita semua ni manusia ni, kita ni lah, termasuk saya jugalah, berpotensi untuk ke sana. Nauzubillah min zalik. Kita tak boleh kata confirm dah aku masuk syurga. Sebab tu semayang pun lebih kurang aja, baca Quran lebih kurang, semayang tarawih pun lebih kurang juga, puasa pun ala kadar je lah. Nauzubillah min zalik. Salah ya. Kena ubah cara fikir kita kena ubah, kan. Banyak orang kata, Ustaz, saya umur saya dah 80 tahun, 70 tahun ni, cakap pun dah tak banyak cakap dah. Kalau balik duduk di rumah berdua dengan isteri tu, kan, tak boleh bilang lah, boleh kita berapa jumlah perkataan satu hari, tak banyak cakap, diam aja, kan. Kalau ada cucu pun boring tengok tok dia, tak banyak cakap, diam aja. Tahulah Ustaz, dia kata dah tua ni tak banyak nak cakap. Tu tak apalah, tak apa tu, buat macam mana. Makan pun lebih kurang lah. Waktu buka makan, Ustaz, tak banyak lah makan. Kadang-kadang cucu beli KFC, makanan sedap-sedap, ikan bakar lah, apa benda, tapi makan sikit, boleh kurma 3 biji, air sikit, makan roti-roti dah kenyang. Jadi tak banyak makan dah tua ni, tak banyak. Tak apa lah tu. Tapi jangan sampai kita kata, Ustaz, dah tua ni semayang pun tak nak dah. Tu berat lah begitu. Kena ubah cara fikir kita ni. Maksudnya apa? Semakin tua, semakin, kalau kita lari 100 meter ataupun 200 meter, button tu kita dah nak dapat, nak kena lari pederah lagi laju kita kena lari. Lagi laju kita kena, maksudnya apa? Lagi banyak amal kita kena buat. Zikir kita kena tambah. Kenapa? Secara logiknya Allah dah hampir-hampir dah dekat nak memanggil kita balik. Tapi Ustaz, dia tak larat nak berdiri, semayang duduk. Berzikir tak boleh? Boleh. Kan? Baca Quran tak boleh? Boleh. Jadi apa lagi masalah? Tak boleh nak umrah. Kenapa? Kena duduk atas kerusi. Umrah boleh duduk atas kerusi. Tawaf, ada yang tolak kita sorong kita. Apa masalah? Sebab tu jangan umrah hari dah tua. Jangan buat haji hari dah tua. Yalah, tapi giliran lambat sampai, Ustaz. Itu tak boleh nak cakap apalah. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita gurau-gurau jugalah, kan. Tapi satu perkara yang perlu kita ambil berat, lagi kita berada di penghujung usia, bukan bermakna semakin slow beribadat. Sebab tu ibadat ni kita buat masa muda lagi dah sepatutnya.
Ada orang umur 70 tahun baru nak mula sembahyang. Sembahyang sunat pun kan, bila kita ceramah lah di mana-mana, dia kata, "Ustaz, solat fajar tu ada ke?" Sampai macam tu baru nak ambil tahu umur 70 tahun. Saya Quran tak boleh baca lah Ustaz, umur dah 70 tahun, 80 tahun. Bagaimana nasib kita nanti di dalam kubur? Bagaimana nasib kita di alam barzakh? Bagaimana nasib kita nanti di mahsyar, bangkit daripada kubur? Yang itu tak pernah terfikir ke? Berita tu bukan baru sampai, 1400 tahun dulu dah Rasulullah sampaikan. Soalnya kita tak beriman sebenarnya. Kita tidak mengimani pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita berhabiskan satu ayat lagi ni, ya. Innaha alaihim muqsadah. Dan ayat berikutnya, fi amadim mumaddadah. Amadin tu, ya, amadun artinya tiang, pada tiang-tiang yang panjang. Jadi maksudnya yang menambah kukuh, kata kitab ni, musannif kata, yang menambah kukuh dan hebatnya terkurung mereka di dalamnya, tiang-tiang yang panjang, tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang begitu hebat, menambah kukuh dan hebatnya terkurungnya mereka. Maknanya lagi fix, tak boleh nak keluar lagi dah, ya. Sehingga tidak mungkin sedikit juga berikhtiar untuk melepaskan diri daripadanya. Dan satu lagi kitab ni dia mengatakan bahawa fi amadim mumaddadah, seluruh pintu-pintu neraka ditutup seerat-eratnya, di palang besi lagi. Berapa ribu tahun tu, ya. Allahu Akbar, ya. Ada bidadari tak dalam neraka tu? Ada, ya, petugas-petugas yang mukanya tak pernah senyum. Dia lebih kurang sama dengan malaikat Malik jugalah. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril AS, tu siapa dia? Itulah Malik. Kenapa Rasulullah bertanya? Tak pernah senyum muka dia. Kalau kita lah Rasulullah, kita nampak Rasulullah macam mana muka kita? Rasulullah datang rumah kita, Rasulullah mai rumah kita macam mana? Kita rasa, ya Allah, kita peluk Nabi, sayang Nabi, kan? Senyum kita lebih daripada senyum pada orang lain lah. Senyum pada Rasulullah. Tapi malaikat Malik ni, dia nampak Rasulullah pun masih lagi masam muka dia. Riwayat mengatakan kalau muka Malik ni dibawa ke dunia ni, ramai orang mati. Kenapa? Tengok mukanya yang masam, yang dahsyat. Minta maaf lah, ya, orang-orang yang di dunia ni yang tak boleh nak senyum ni, penyakit tu datang daripada Malik ni lah. Na'udzubillah. Gurau tu. Jadi jangan ikut muka Malik tu. Sebab kalau Malik tu ditanya, muka ni nampak tak senyum, aku rasa aku dah senyum dah. Senyum pun orang masih takut lagi. Saya pernah lah menyampaikan ceramah kepada komando-komando dulu, lama lah. Masa saya sampai ke tempat ceramah tu, saya tengok masing-masing tak ada yang senyum, masam semua. Rasa macam nak balik lah. Tapi saya sampaikan, saya cakap, tuan-tuan boleh tak sebelum saya mula ni, boleh senyum sikit tak? Ada seorang mari, Ustaz, kita ni bukan tak senyum, kita orang dah senyum dah. Senyum tara macam ni orang masih kecut tengok, takut lagi. Tuan-tuan, dalam neraka Jahannam itu Allah sediakan malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala special. Memang tak ada sikit pun belas kasihan. Ada bilik yang dalam bilik itu, ya, yang sebesar istana, ya, yang semua terbuat dari api yang membakar, ya, yang potong lidah aja. Tak ada kasihan. Yang cungkil biji mata ialah. Yang kulit-kulit ni merekah, rentung, Allah gantikan, wabadalnahu menjulu, dan akhar, ganti dengan kulit-kulit yang lain. Masa tu juga elok kulit tu, bakar lagi. Yang Allah Ta'ala nak bagi rasa macam mana rasa api dah, lazat ke tidak.
Sebab tu banyak ayat-ayat Allah Ta'ala sebut yadhuqul azab, rasakan kelazatan azab itu. Satu sindiran daripada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, janganlah kita mimpikan walaupun sesaat nak masuk ke dalam neraka Allah. Allah Ta'ala bagi solusi jalan untuk ke syurga. Cuma jalan ke syurga ni dia tidak seperti jalan ke neraka. Jalan ke neraka ni jalan yang besar, lebih besar daripada highway lagi. Tol pun tak bayar. Itu. Tapi jalan ke syurga ni penuh dengan duri-duri, banyak halangannya. Kadang-kadang orang tengah berjalan ni rasa tak naklah ikut jalan ke syurga ni, patah balik ikut jalan ke neraka. Wa'iyyazubillah. Selagi muslimin muslimat sekalian, akhirnya pada ayat yang terakhir ni Allah sebut fi amadim mumaddadah, pada tiang yang panjang. Allah Ta'ala adakan tiang-tiang yang besar. Seluruh pintu-pintu neraka ditutup, dipalang besi lagi, sehingga tidak ada seorang pun yang mungkin masuk ke dalamnya. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang mungkin dapat keluar daripada neraka itu. Auzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, saudara-saudariku yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah sekalian, kita habis dah, ya. Dah pun kita selesaikan pada tafsir surah Al-Humazah. Allah Ta'ala mencela orang yang suka merendah-rendahkan orang lain, yang suka mencaci maki orang lain, yang suka mengumpat orang lain, ya. Allah Ta'ala mencela sifat-sifat akhlak yang seperti itu, ya. Suka sangat merendah-rendahkan orang lain, kan? Jadi ini kita dah bahas dah dulu, ya. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaat, ya. Kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang belum saya sampaikan? Allah cuba menggambarkan, ya, memberi gambaran yang mengerikan bagaimana api itu membakar hati. Hati ni yang menjadi sumber melahirkan umpat keji, melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebab tu hati ni penting. Hati adalah raja, penasihatnya akal, rakyat-rakyatnya adalah kaki, tangan, ya, mata, hidung, ni semua rakyat dia. Jadi penting raja tu. Kalau dah raja tak betul, akal pula menyokong berbuat yang tidak baik, maka rakyat semua akan rosak. Jadi hati ni sangat penting. Sebab tu orang sebut tentang hati. Hati-hati, sakit hati, busuk hati, semuanya hati belaka, kan? Rasa hati, dan banyak lagi, semuanya hati. Inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia ada seketul daging, yang mana kalau baik daging ini, maka baik semua, tingkah laku, perbuatannya, perangai dia semua elok. Tapi kalau daging ini rusak, tak jaga elok-elok, kotor, tak dicuci, maka akan rosaklah seluruh amal perbuatan dia. Sebab tu bila kita tengok orang mencela, orang mengumpat, orang mencaci, kita akan kata dia ni hati busuk, kan? Orang Melayu sebut ni busuk hati ni. Boleh tak? Boleh. Kita boleh gambarkan dia bahawa hatinya sedang bermasalah. Tapi jangan kita pergi dekat dia, mahu ni hati busuk sangat, jadi berkelahi pula. Allah cuba gambarkan, ya. Dan Allah menilai sesuatu amalan itu daripada hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala dia tak pandang paras rupa ni, handsome ke tak handsome ke, cantik tak cantik, tak jadi nilaian Allah untuk masuk syurga. Dan Allah Ta'ala tak pandang banyaknya harta kamu, ya, nak membolehkan masuk syurga. Tetapi Allah Ta'ala memandang qulubikum, hati kamu. Dan Allah Ta'ala juga memandang, menilai a'malikum, amalan-amalan kamu. Bukan sekadar hati je, kan? Banyak orang kata, kita ni, saya walaupun tak tutup aurat ustaz, tetapi hati saya baik. Hati-hati. Saya walaupun tak semayang, tapi hati saya baik. Jangan lupa hadis, ya. Allah Ta'ala tak pandang rupa paras, tak pandang harta, tetapi Allah Ta'ala pandang hati. Wa a'malikum. Satu lagi jangan tinggal, Allah memandang amalan-amalan kita. Mendedah aurat tu bukan amalan yang baik, mengumpat, mengeji bukan amalan yang baik, dan tempatnya nanti di mana? Iaitu di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada mana datang suka mengumpat, mengeji, ya? Hati ini adalah menjadi sarang, ya, sarang perasaan suka menyenda-nyenda orang lain,
sombong. Daripada mana datang sombong ni? Hati sebenarnya. Takabur, cakap tinggi je. Kadang-kadang menyampah ke telinga. Semua dia yang hebat kan. Daripada mana datang tu? Hati. Semuanya. Sumber sarangnya iaitu di hati. Untuk menyempurnakan gambaran siksaan manusia yang terhumban itu, api neraka itu ditutupkan pula ke atasnya. Jadi khutamah ni dia menjilat sampai ke dalam hati manusia yang seperti ini. Lumazah ini. Tiada siapa yang dapat menyelamatkan diri daripada neraka Allah. Tak boleh keluar bila dah masuk ke dalam itu. Jangan tanya lagi lah, boleh tak kita keluar kan? Keluar sekejap-sekejap tak boleh ya. Bahkan dia akan dilontarkan ke dalam neraka hutamah yang meleburkan, menghanguskan segala-galanya. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah? Itulah api ciptaan Allah yang dinyalakan berkobar-kobar. Api di dunia ni kalau terkena lah, tak usah lama lah letak jari atas api. Ada siapa-siapa yang terror-terror sangat di dunia ni, ujung jari tu letakkan atas pelita, atas lilin. Sekejap je, tak lama. Kita dengar rumah-rumah yang terbakar, tempat-tempat yang terbakar. Kalau berlaku mangsa terbakar, rentung serentung-rentung. Ini api di dunia ni bagaimana? Api di sana, api yang original, yang belum dicuci dengan air rahmah 7 kali. Kan? Na'udzubillah. Tak mampu keluar dari sana selama-lamanya. Pintu-pintunya tertutup rapat, tertutup kuat dengan palang-palang yang memanjang, tidak terbuka oleh sesiapa pun selama-lamanya. Neraka hutamah. Okay, kita akan masuk nanti pada surah yang lain. Surah apa selepas ni? Kita akan masuk pada surah Al-Fil. Surah Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pada minggu di penghujung bulan. Lepas raya kot ya. Lepas raya. Tak apalah, raya pun tahun ni raya yang pelik sikit lah. Kan? Tak digalakkan ziarah-menziarah. Tak boleh lebih 20 orang. Dan 20 orang ni pula kena kira-kira juga. Jangan ada orang sakit jantung, jangan ada orang tua-tua. Tambah-tambah lagi lah orang tutup pintu kan. Raya tutup pintu. Minta maaf, tidak menerima tetamu. Kesalahan dan dosa anda telah dimaafkan. Gitulah senang. Jadi nilai-nilai itu berubah dalam suasana kita pada tahun ini. Walau macam mana pun semuanya ada campur tangan daripada atas kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan kepada Allah taala, selagi boleh berikhtiar, kita berikhtiarlah. Jadi pada penghujung bulan ni kita akan pergi kepada satu lagi surah. Kita tengok asbab nuzul surah Al-Fil, gajah, tentera-tentera bergajah Abraha. Kita berkenalan siapa Abraha. Kenapa surah ni ada lagi dalam Quran? Ada di kalangan orientalis mengatakan bahawa surah ni dah tak relevan lagi. Ni Abraha, mana ada Abraha zaman sekarang? Ni cerita-cerita zaman-zaman kuno, tak payah ada dalam Quran. Buang aja surah Al-Fil. Ni orang yang kafir, yang kufur kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita kena baca ayat ni, kita tengok dan kita amalkan. Macam mana nak amal dengan surah Al-Fil ni? Jangan jadi macam Abraha. Dan tambah keimanan kita tentang kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di saat tiada siapa yang dapat mempertahankan Kaabah, ketika itu Allah kirimkan burung-burung ababil. Tengok kekuasaan Allah. Jadi kita lupa, kadang-kadang kita ingat kita ni hebat sangat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencampuri urusan kehidupan kita. Allah akan turun memperlihatkan kekuasaannya. Dan cara Allah memperlihatkan kekuasaannya melalui tentera-tentera dia. Kadang-kadang dengan air laut naik ke darat. Takkan air laut tu dia ada kuasa sendiri naik ke darat. Kadang-kadang dengan gempa bumi. Allah nak suruh kita balik semula. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kamu balik semula ke pangkal jalan. Macam-macam cara Allah Ta'ala buat. Masalahnya
tak balik-balik juga. Ya. Jadi sekadar itu saja, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada tuan-tuan yang banyak yang touch and go nampaknya. Walau macam mana pun tak apa, walaupun one touch, satu klik tu boleh pahala. Ya. Kita pergi dengar ceramah ustaz-ustaz di YouTube, satu klik tu boleh pahala. Mudah je zaman teknologi ni, nak dengan tak nak je. Begitu juga benda-benda yang tak baik, dengan satu klik aja kita dapat dosa. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa teruskan bermohon, bermunajat pada Allah. Sepertiga malam bangkit, 10 malam terakhir kita memburu Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa bersabar apabila diuji oleh-Mu, ya Allah. Minta pada Allah. Dan ketika mana orang benci kita, jadikanlah kami ini orang-orang yang kuat menghadapi ujian. Sekiranya di kalangan kita ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Engkaulah Maha Penyembuh. Sekiranya ada di kalangan kita orang-orang yang susah hati, berikan kabar-kabar gembira kepada mereka. Mohon kepada Allah. Dan sekiranya ada di kalangan kita ni yang bersedih, maka berikan kabar-kabar gembira, gembirakanlah hatinya ya Allah. Ya. Mereka yang sedang sakit, yang terkena infeksi ya Allah, maka sembuhkanlah mereka, berikan kesembuhan ya Allah. Jadi sekadar itu saja, mari sama-sama kita tutup dengan baca tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.